Ok- Welcome, selamat datang, selamat malam juga. Okey, walaupun ada dua orang tak apa, kejap lagi maybe ada yang masuk lagi. Tapi tak apa, kita start. And yang mana macam tak faham, tak nampak ke ataupun terlepas apa-apa yang tak boleh nak masuk live ni, live meeting ni, boleh tengok dekat YouTube, nanti kita akan upload dekat YouTube. And also saya perkenalkan diri dulu pada yang belum kenal. Saya Khairul Khalis, personal trainer and nutritional lecturer dekat sini. Okey, jadi ada apa-apa masalah dekat Incawi. Ada apa-apa masalah, ada apa-apa soalan boleh tanya. And kalau tak faham, boleh terus unmute mic pada yang dekat sini. Unmute mic ataupun boleh tekan dekat dalam kotak chat dekat bawah. Okey. Okey, jadi topik kita pada hari ini adalah misteri asid lemak. Okey, misteri asid lemak. Tapi apa yang misteri pasal asid lemak ni? Kenapa dia dipanggil misteri? Sebab asid lemak ataupun lemak ataupun fatty acids dalam bahasa Inggeris, uh, banyak banyak pandangan yang negatif ada pada lemak ni. Jadi kita akan betulkan mentaliti, kita akan buang stigma yang asid lemak ni sebenarnya tak baik. Kita akan rungkaikan misteri, kita akan rungkaikan maklumat dia. Kita akan belajar lebih mendalam kenapa badan kita memerlukan lemak ataupun asid lemak. Okey. Dan topik kita hari ini juga adalah berkaitan Inca Oil, superfood terbaik sebagai remedi. Inca Oil. Okey. Jadi asid lemak ni kenapa Inca Oil tu kita cakap misteri asid lemak? Sebab Inca Oil adalah minyak juga yang di bawah kategori lemak. Okey. Jadi mari kita mulakan. Okey, sebelum tu disclaimer. Maklumat dalam risalah ini hanya untuk rujukan dan tidak boleh dijadikan nasihat atau panduan perubatan akhir. Maksudnya saya bukan doktor, tapi saya akan bagi maklumat yang general, okey, tentang produk ini. Okey. Okey, jadi ada 6 nutrien asas dalam piramid makanan. Piramid makanan ni kita kena faham ini adalah basic. Daripada kita kecil kita belajar. Tapi kita kena amalkan sampai kita tua. Okey? Kita kena ada paling bawah, paling paling besar sekali adalah karbohidrat dan vitamin. Okey, vitamin contohnya vitamin A, B, C, D kan. Uh, and also micronutrient yang lain, contohnya macam magnesium dan banyak lagi bahan-bahan lain lah. Okey. And then karbohidrat. Karbohidrat ni macam nasi, roti, kentang, ubi kan. Itu semua karbohidrat. Spaghetti, itu adalah karbohidrat. Tapi kita kena faham, karbohidrat ni tak boleh ambil terlalu banyak juga. Walaupun kita kena ambil karbohidrat dalam kuantiti yang paling besar dalam makanan kita. Tapi tak boleh terlalu banyak. Tak boleh terlalu banyak. Kenapa? Dia boleh mendatangkan penyakit diabetes, stroke, sakit jantung, macam-macam penyakit lain lagi. Sebab karbohidrat ni adalah gula. Dan gula bila terlalu banyak, dia akan jadi masalah. Nombor 6, serat ataupun mineral. Serat ni membantu dalam pencernaan kita. Kita nak buang air senang. Dan mineral. Mineral ni pula, macam yang kita tahu tadi lah. Magnesium lah, amino acid lah, itu ini semua macam zinc, kalsium, bahan-bahan yang ni, yang badan kita perlukan. Tapi bahan yang very kecil. Itu mineral. Potassium kan. Okay. And then protein. Protein ni contohnya macam ayam, ikan, daging, susu. Protein ni yang membantu kita menghasilkan sel. Jadi sel ni apa? Sel ni adalah yang bahagian paling kecil dalam badan kita. Jadi badan kita ni terdiri daripada sel. Jadi kita akan masuk lebih dalam dengan sel. Kita akan tengok apa struktur sel. Dan yang terakhir lipid. Okay, lipid ataupun asid lemak ataupun minyak. Ni semua ni lah. Contohnya ada dalam cheese, minyak, butter, mentega, pisang goreng pun ada kan. And kalau nak tahu, lipid adalah bahan utama dalam penghasilan kolesterol dan sel juga. Jadi kalau kita nak menghasilkan sel yang sihat pun kita kena ada cukup lipid dalam makanan kita. Dan biasanya saya akan tanya, since lipid ni kita kena ambil paling kecil, jadi dia bagus ke tidak? Ramai orang akan cakap tak bagus. No, dia sebenarnya bagus.
Sebab tu dia ada dalam piramid makanan. Kalau bahan yang tak bagus, dia takkan ada dalam piramid makanan. Tapi kita kena ambil sikit. But since kita ambil sikit, paling sikit dalam piramid makanan ni, kita kena ambil yang paling berkualiti. Okay? Okay. Jadi, okay, kita tengok kat sini. Ini adalah sel badan manusia. Okay, ini sel badan manusia. Kita kalau masuk dalam sangat pun banyak kita nak belajar. Macam mitokondria ni yang menghasilkan tenaga untuk sel, ribosom, sitoplasm, semua ada fungsi tersendiri. And nucleolus ni dia macam otak bagi sel kita. Okay? Tapi yang kita nak tengok yang paling luar sekali dekat sel membran. Bahagian sel membran ni maksudnya apa? Kulit sel kita. Bahagian paling luar sel tu yang melindungi sel. Dia terdiri daripada lipid. Tengok ni, berapa banyak lipid. Dan protein. Kalau kita tengok protein dengan lipid, sel kita memerlukan lebih banyak protein daripada lipid. Assalamualaikum, Jalil. Boleh dengar? Ya, Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih. Kalau ada soalan boleh tanya je. Okey. Alright, jadi kita boleh tengok kat sini. Protein nak menghasilkan sel ni, kita tengok bahagian paling luar saja. Dalam tu lain cerita. Tapi macam kita, kalau kulit kita nampak kulit tak sihat, kulit kering, kulit ada jerawat, kulit ada macam-macam masalah. Kita tahu dalaman kita pun tak sihat. Jadi kalau let's say kita nak tengok macam mana kita nak jaga kesihatan dalam sel kita kena make sure luar pun sihat juga. So benda-benda yang bukan-bukan yang tak baik, benda-benda negatif tak boleh masuk ke dalam sel dengan mudah. Jadi dekat sini kita nampak protein. Protein ada juga, ada yang warna kuning ni protein. Tapi also banyak lipid. Lipid ni adalah lemak. Jadi nak menghasilkan sel yang sihat, kena ada membran sel yang sihat. Membran sel yang sihat memerlukan banyak lemak dan protein. Okay? Alright. Kita tengok kat sini, asid lemak. Asid lemak terbagi pada 3 sebenarnya. Asid lemak trans. Tapi asid lemak trans tu termasuk dalam asid lemak tepu juga lah. Asid lemak yang tak baik. Yang kita cuba untuk elakkan. Dan kat sini ada asid lemak tidak tepu, terbahagi kepada 2. Asid lemak trans, asid lemak tepu dan asid lemak tidak tepu. Tidak tepu ni yang bagus untuk badan kita. Dia ada poli tak tepu dan asid lemak mono tak tepu. Mono tak tepu adalah asid lemak tidak perlu omega 3. Okey. Asid lemak poli tak tepu adalah asid lemak perlu. Kenapa ada yang lemak perlu dengan asid lemak tak perlu? Yang tidak perlu maksudnya kita tak perlu ambil daripada luar. Badan kita boleh hasilkan sendiri. Sebab dia mono tak tepu. Bila mono, mudah untuk badan kita hasilkan. Bila poli, dia punya proses dia susah, badan kita tak boleh hasilkan. Jadi dia jadi asid lemak perlu diambil dari makanan luar. Kat sini asid lemak tidak perlu diambil dari makanan luar. So kat sini ada omega 3 dan omega 6. Ini adalah asid lemak perlu diambil. Badan kita tak boleh hasilkan sendiri. Sebab tu kalau kita dengar susu baby kan dekat iklan omega 3 kaya dengan DHA, EPA. Itu semua under omega 3. Omega 3 sangat-sangat penting. Omega 6 pun sama. Omega 9 bukan tak penting. Penting tapi badan kita boleh hasilkan. Tapi kalau ambil ekstra tak ada masalah juga. Sebab dia asid lemak tidak tepu, asid lemak yang bagus. Yang menghasilkan kolesterol baik dalam badan. Jadi dekat sini kita nampak Leo kalau ada soalan boleh tanya terus tak ada masalah. Okay. Jadi asid lemak tepu kita nampak dekat sini asid lemak tepu boleh didapati, ini contoh-contohnya lah, lemak haiwan dan mentega. Kalau boleh mentega je. Butter lain tau. Okay, mentega butter boleh ambil. Tapi jangan ambil margarin. Margarin sangat-sangat tak baik. Dia tinggi dengan lemak trans dan lemak tepu. Mentega dan lemak haiwan ni pun kalau boleh ambil mentega butter yang sihat, tapi jangan banyak sangat sebab dia still asid lemak tepu. Organ dalaman haiwan sama juga. Minyak goreng dengan suhu tinggi. Okay, pay attention dekat suhu tinggi ni. Kenapa? Sebab jadi kita go back. Kenapa suhu tinggi tu mainkan peranan? Okay. So, asid lemak tidak tepu, omega 3, omega 6 dan omega 9 yang kita cakap tadi lah. Mono tak tepu, poli tak tepu kan. Dan dekat sini ada minyak ikan laut dalam. Ini lebih terperinci lah. Yang ni kita tengok daripada segi makanan dia. Minyak ikan laut dalam, minyak biji rami, minyak sacak inci. Okay. Apa kepentingan asid lemak tak tepu ataupun omega 3 dan omega 6 ni? Apa fungsi dia?
dan omega 9 juga. Tengok Fungsi dia adalah untuk membersihkan darah. Salur darah kita lama kelamaan daripada kosong macam ni tak ada apa-apa, dia akan ada pembentukan atherosclerosis. Hmm. Ini adalah proses atherosclerosis di mana makin banyak kolesterol yang melekat kat salur darah. Okey, bila benda ni melekat dan dia block salur darah kita, tu yang jadi sakit jantung, jadi stroke sebab darah tak boleh nak bergerak. Itu itu punca serangan sakit jantung. Jadi Mm-mm. asid lemak tak terpu ataupun omega 3 ni dia boleh mengurangkan, dia boleh daripada sini kolesterol dah banyak ni dia boleh kurangkan ke sini balik. Dia boleh bersihkan. Ha. Dengan macam mana cara dia? Dengan mengurangkan kolesterol LDL, kolesterol yang tak baik ni yang banyak melekat ni. Kolesterol meningkatkan kolesterol HDL, kolesterol baik yang boleh mengurangkan pembentukan kolesterol dekat sini. Okay. And then dia kurangkan platelet yang kaya dengan kolesterol, dia kurangkan untuk mencegah penyumbatan salur darah dan dia mengumpulkan anti platelet dan kesan anti trombotik. Ini yang bagus lah. Ini salur darah yang tak sihat, kita boleh tengok saya zoom sikit. Boleh tengok dekat sini salur darah yang tak sihat. Dia block kan? Hmm. Yang boleh jadi stroke dan sakit jantung. Tapi kalau let's say kita ambil omega 3, dia akan sihat kat sini. Dia akan jadi macam ni balik. Boleh jadi macam ni balik. Kalau dekat depan-depan saya boleh tunjuk demo. Hmm. Kolesterol dah beku, minyak tepu minyak tu dah beku, kita letak incak oil, dia boleh cair balik. Macam itulah yang jadi dalam badan kita. Hmm. 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 Sekejap, Okay. Jadi peranan lipid, lemak, asid lemak, benda yang sama. Okey. Jadi bila kita cakap lipid, kita cakap pasal semua jenis lemak, tepu, tak tepu, baik dan tak baik. Jadi peranan dia, fungsi dia utama adalah menyediakan dan menyimpan tenaga. Kalau let's say kita Okay. tengok dekat dalam piramid makanan ni, nampak kan lipid ni perlu, dia ada dekat Hmm. atas. Kalau let's say lipid ni tak ada, kita kena ambil banyak sangat karbohidrat, dia akan jadi masalah. Jadi sebab tu kita perlukan tenaga daripada dua sumber, daripada karbohidrat dan lipid juga. Okay. Sebab kalau satu sahaja, dia akan jadi masalah, dia akan menyebabkan diabetes dan penyakit-penyakit lain. Sekejap. Okey. Okey, kita pergi balik. Peranan lipid lagi, pembinaan organisasi sel. Macam ni kita boleh nampak. Protein dan lipid. Dia nak bina sel ni, dia perlukan protein dan lipid. Okay. And then, mengawal fungsi Hmm. fisio. Okey, macam biasalah kalau kita punya sel sihat, kita pun akan sihat. Jadi fisiologi ni maksudnya tubuh badan kita. Kalau sel kita Okay. sihat, badan kita pun akan sihat. Bila badan kita sihat, sokongan dan perlindungan. Perlindungan ni immune system lah. Nak melawan COVID, nak melawan macam-macam penyakit kan, kanser dan lain-lain. Dia akan jadi kuat juga. And then, perasan tak dekat sini, Leo ke Jalil, Lee Kok Fui, kalau kita makan lemak ataupun contoh butter, kita lagi cepat kenyang daripada kita makan nasi. Kita makan bahan yang bergoreng, lagi cepat kenyang. Betul tak, Leo? Betul. Kan? Sebab kita kena faham, lipid ni dia buat kita rasa kenyang sebab kalori dia lebih tinggi. Tenaga dalam makanan tu lebih tinggi. Contoh 1 gram protein, 1 gram karbohidrat dan 1 gram lipid. Ini lagi banyak tenaga. Sebab tu kita tak boleh ambil banyak. Dia boleh menyebabkan bertambah berat badan kat sini. Dan pembangunan otak. Macam kita tahu sekarang, DHA, EPA, Hmm. A dalam susu baby kan, itu membantu pembangunan otak dan DHA semua tu adalah lemak sebenarnya. Okay. Dan bila berlebihan, dia akan jadi masalah halangan vaskular. Yang tadi itulah, salur darah tersumbat. Hmm. Dia ada salur darah tersumbat, dia akan jadi stroke, penyakit jantung, kanser dan lain-lain. Macam-macam penyakit. Okey, kejap lagi kita akan pergi balik pada sini. Okey, kejap Okey, sekarang ni kita tengok dulu. Ini kandungan badan yang
diperlukan oleh badan kita. Kita memerlukan lebih banyak omega 3 daripada omega 6. Omega 6 dan omega 3 ni dua-dua kita kena ambil daripada makanan luar sebab badan tak boleh hasilkan. Okey. Kalau kita tengok yang lain, lemak tepu memang kalau boleh jangan ambil banyak lah. Sedikit yang mungkin. Okay. And then omega 9. Omega 9 pun kita boleh ambil, tak ada masalah. Tapi tak perlu sebab badan kita boleh buat. Dan yang paling cantik, yang paling sesuai dengan tubuh badan manusia adalah minyak inca. Minyak sacha inci. Minyak sacha inci. Minyak biji rami, omega 3 sikit, omega 6 banyak. Omega 6 ni kita boleh dapat dalam makanan kita lebih senang sebenarnya daripada omega 3. Omega 6 ada dalam telur juga. Okay. Dan minyak grapeseed tak ada omega 3. Minyak bunga matahari pun sikit. Jadi yang paling sesuai adalah minyak sacha inci. Inca. Mm-mm. Okay. Kita tengok pula Okay. kebaikan omega, mengurangkan alahan resdung. Orang yang selalu bersin kan, ada jerawat, orang resdung ni kadang dia gatal kat hidung, boleh kurang. Meningkatkan daya penglihatan. Mata kita ni kalau kita pegang dengan jari kita pedih kan, sebab jari kita kering. Tapi kelopak mata kita setiap hari kena biji mata, kena bola mata kita, tapi tak pedih sebab ada minyak. Macam mana nak ada minyak yang baik, nak cukup, mata tak rasa kering, kena lebihkan omega 3 dalam makanan. Membina sistem imunisasi, bila cukup omega 3, badan kita pun akan lebih sihat. Hormon lagi baik, boleh lawan penyakit-penyakit seperti COVID dan lain-lain. Mencegah radang sendi. Radang sendi ni biasa orang yang naik tangga, dah berumur sikit, dia akan sakit lutut kan, dia akan sakit lutut, dia akan sakit sendi. Itulah radang sendi. Mm. Dia punya penyelesaian sama omega 3 juga. Kekalkan daripada muda ambil omega 3. Meningkatkan tahap kesuburan manusia. Pun sama, bila hormon semua okey, kesuburan pun akan okey. This is general lah. Mencegah osteoporosis ataupun penyakit tulang reput, tulang mudah patah. Sebab ada lubang-lubang dalam tulang tu. Jadi omega 3 boleh membaiki. Of course, suplemen lain pun membantu juga macam kalsium kan. Tapi kita kena faham minyak sacha inci ni adalah makanan, superfood, dia bukan suplemen. Mengurangkan masalah sembelit dan irritable bowel syndrome, orang biasa sakit perut. Membina kulit yang sihat. Omega 3. Kulit kita pun ada minyak. Bila kurang minyak, dia jadi kering. Bila kering, dia senang luka, senang jadi sensitif kan. Mudah kena penyakit macam tu lah. Mengurangkan risiko penyakit darah tinggi, diabetes dan kolesterol tinggi. Macam kita sebut tadi. Mengurangkan gejala menopause untuk perempuan. Membantu fungsi buah pinggang, perkembangan otak, DHA, ALA, omega 3 tadi. Dan meningkatkan metabolisme yang secara langsung akan membakar lemak. Jadi dengan ambil lemak, badan kita boleh burn lemak. Mm. Ini tak faham. Jadi itu adalah salah satu benda yang ramai orang kita yang masih tak faham lagi. Sebab tu dia dipanggil misteri lah tadi. Okay. Okay, jadi kat sini, apa itu sacha inci? Okay. Tadi kita dah sebut pasal minyak sacha inci kan? Ini sacha inci ni juga dikenali sebagai kacang inca atau inca. Dia didapati di Amerika Selatan. Okay, daripada di bahagian American Amazon River. Okay. Dan ini adalah dia punya technical punya penerangan lah. Boleh screenshot kalau nak. Tapi biasa kita akan just cakap pasal omega 3 dalam dia. Ada omega 6, omega 9. Dan omega 3 yang paling banyak dalam ni. 40 hingga 48%. Which is the best lah. Sebab kita memang memerlukan banyak omega 3. Kalau kita tengok dekat sini, omega 3 sebanyak 43% paling besar. Lain-lain ada lemak tepu, ada itu, ada ini sikit. Bahan-bahan semula jadilah. Sebab kita tak tambah apa-apa. Ini memang asal daripada kacang tu. Dan omega 6 40%. Omega 9 pun sedikit saja, tapi tak ada masalah sebab badan boleh hasilkan sendiri omega 9. Ini samalah macam tadi, macam graf yang ini kita dah terangkan. Okey, jadi dengan sacha inci tadi, kacang sacha inci tadi, kita dapat menghasilkan minyak inca ni. Okey, macam mana kita buat? Dengan cara cold press. Kenapa cold press? Kenapa dengan tekanan sejuk? Sebab kalau let's say kita gunakan proses yang panas,
dia akan jadi lemak tepu. Bila asid lemak tak tepu ataupun lemak tidak tepu, kena suhu tinggi, dia akan jadi asid lemak tepu. Jadi dia akan hilang dia punya khasiat dia untuk lemak, untuk minyak lah. Jadi sebab tu kita guna cold press and mesra alam. Kita tanam sendiri kacang sacak inci ni, kita ada ladang sendiri, kita proses sendiri, and kita punya yang paling fresh. Kenapa fresh? Fresh ni macam mana kita nak tahu dia fresh ke tak? Nilai asid dia. Jadi kalau nilai asid dia rendah, dia fresh. Kalau dia lebih berasid, dia lagi tak fresh. Dan setakat ni, yang paling fresh dekat pasaran adalah kita punya. Sebab kita pun letak dalam packaging macam ni. Packaging ni lebih jaga kualiti daripada dalam caplet, dalam apa? Kapsul. Kapsul, betul. Dalam kapsul. Sebab dalam kapsul ni dia problem sikit. Dia akan ada tindak balas kimia. Macam tu. Okey. Jadi kita dah FDA pun dah sahkan yang minyak sacak inci ni memang selamat. Memang selamat untuk diambil. And then dia dah melepasi banyak ujian kimia, tracing yang memang tak ada hormon, tak ada antihistamin. Memang tak ada hormon, tak ada tambah bahan lain. Terdiri daripada 100% fatty acid tanpa penambahan minyak masak kita. Itu makanan, bukan suplemen. Mana ada orang panggil minyak kelapa sawit itu suplemen kan? Jadi sama juga. Ini pun sama. Makanan. Tapi dia superfood sebab dia bagus. Bagus. Inca. Minyak inca yang rendah asid telah dihasilkan daripada biji sacak inci yang kita gunakan teknologi lah minyak ni. Kita guna proses cold press juga tadi. Kita tengok slide-slide berkaitan test dia. Okey, ada dalam tu sterol. Okey. Boleh nampak tak? Tadi disconnected sekejap Ya. Okey. Okey, boleh nampak slide Okey. Thank you. Alright, jadi kita sambung. Sterol ni dia sama macam kolesterol. Jadi badan akan absorb sterol sikit, kolesterol sedikit. Kalau sterol tak ada, badan akan absorb kolesterol banyak. Okey? Jadi bila badan absorb sterol dan kolesterol, sterol ni nanti dia akan buang balik. Sebab dia benda asing. Dia tak patut ada dalam badan macam kolesterol. Jadi bila dia buang sterol ni, secara tak langsung kolesterol tadi daripada yang ada sedikit tu, dia akan stay dalam badan. Jadi kolesterol dalam badan kita memang akan kurang lah. Sebab sterol ni tadi dia dah ganti. Dia dah ganti kolesterol tapi badan buang. Kalau tak ada sterol, dia ambil kolesterol 100% lagi banyak dan dia tak buang apa-apa. Jadi macam itulah. Jadi sterol tumbuhan ni boleh menghalang kolesterol daripada masuk dalam salur darah.
That's the best thing lah. Dan dia melancarkan sistem imunisasi. Macam saya cakap tadi, omega 3 semua ni dia sangat-sangat membantu hormon badan kita semua. Jadi bila hormon ni kita kena faham hormon yang menentukan kita sihat ataupun tidak. Dan hormon ni di dipengaruhi oleh makanan kita, stres kita, cara tidur kita, kita dekat mana, suhu. Okey. Jadi daripada segi makanan, ini salah satu cara. Kita makan benda yang tinggi omega 3 untuk kawal hormon kita. Dan lain-lain kesan. Okey, dia mempunyai kesan anti keradangan. Kadang-kadang orang yang sakit leher kan, dia boleh kurangkan. And keradangan ni, jerawat kita pun, kalau let's say jerawat kan, ada jerawat, lepas tu ada merah-merah tu kan, dia Hmm. bengkak je. Itu pun kesan keradangan. Sebab kita punya immune system lawan. Tapi omega 3 boleh melawan kesan keradangan tu. Jadi that's why kulit boleh lagi cantik. And ulcer pun berkurangan. Ulcer pun salah satu contoh keradangan. Okay. Okay, jadi phytosterol. Inilah dia phytosterol yang tadi saya sebut tu, yang ganti kolesterol. Okay, dos yang disarankan ini adalah dos yang disarankan untuk kanak-kanak 2 hingga 5 tahun. 1 ml, 1 mililiter, 6 hingga 11, 1.5, 12 hingga 18, 2 mililiter, dan 18 tahun ke atas 3 mililiter sehari. Iaitu satu paket lah. Satu paket tu 3 mililiter. Tapi lebih tak ada masalah. Ini kurang. Ini minimum. Okay. Ini pun boleh screenshot juga. Kalau let's say orang yang ada dialisis boleh ambil macam mana. Penyakit kronik boleh ambil banyak mana. Tapi ini minimum lah. Sebab ada kita punya founder pun satu 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 hari minum 10 paket. 8 paket, 10 paket dia minum. And sekarang dia nampak muda. Kalau kenal Mr. Aaron dia nampak sangat-sangat muda. Okay. Alright. Minyak inci tidak sesuai untuk golongan yang ada alahan pada kacang. Ini yang semua kacang tak boleh. Semua kacang tak boleh ambil minyak zat inci. Tapi kalau peanut sahaja, boleh cuba dulu. Boleh letak dulu dekat kulit. Letak sikit dekat kulit kan, tengok ada kesan tak. Kalau tak ada, boleh minum sikit. Kalau minum sikit, okey, tak ada masalah. Yang mengalami cerit-berit selepas mengambilnya, okey. Ada orang ambil first time cerit-berit. 2-3 hari dia ambil cerit-berit, lepas tu feel better. Ini adalah kesan detox ataupun buang benda yang toksik dalam badan. Okey? Jangan ambil satu kali, cerit-berit terus tak nak, tu bahaya. Sebab kadang-kadang dia nak detox. Yang mengidap penyakit eksantema, okey, yang ni perlukan nasihat doktor. Dan yang mengalami sakit perut yang kronik, boleh cuba juga. Boleh cuba. Cuba start dengan sikit tu. Sebab macam saya cakap tadi, dia boleh mengurangkan gejala irritable bowel syndrome ataupun IBS. Okey, kat atas ni kan. Dan mengurangkan masalah sembelit, iaitu masalah pencernaan lah. Dan biasanya masalah pencernaan ni, dia akan mengganggu sistem imun. Macam mana nak baiki, cuba omega 3. Okay. And then, cara pengambilan, boleh makan terus. Saya biasa minum terus je. Campur dalam salad, boleh juga. Campur dengan minuman sejuk. Minuman sejuk tau. Kalau let's say nak panas pun boleh, tapi jangan sampai mendidih. Sebab bila panas, dia akan jadi lemak tepu. Boleh juga campur dengan yogurt. Ada yang buat overnight yogurt ke kan. Kalau yang suka makan salad lah. Boleh juga campur dengan makanan. Untuk campur dalam makanan, make sure jangan masak sekali. Sebab dia panas. Kalau boleh makanan tu dah masak, kita hidang baru kita tuang. Contoh dalam pasta kan. Pasta kan biasa aglio olio. Boleh letak minyak kan. Jadi boleh letak. Tapi jangan masak sekali. Sebab dia panas. Panas dia rosak. Hilang nutrien dia. Okay. Ini adalah SGS. Okay. Sistem certification. SGS System Certification. Dah sahkan dah minyak zat inci ni. Kita dah go through Indonesia punya test, Malaysia punya test, Singapore punya test. Jadi tak ada masalah. KKM pun kita dah dapat. And also kat sini semua ada. And yang pentingnya nilai asid rendah. KKM. Sorry? KKM dia ada kod, dia ada register number. Ada. Boleh screenshot kat sini kalau nak. Okay. Ini memang Alright. dia dah scan dah. Boleh? Dah Okay. screenshot. Ya. Dan dia kaya dengan vitamin E juga. Okay, vitamin E saya lupa nak sebut tadi. Kaya dengan omega 3 yang ni kita dah sebut lah. Bebas GMO.
bebas baja, bebas racun perosak. Sebab kita tanam sendiri, kita boleh control. Dan nilai asid dia rendah, which means dia fresh. Nilai asid tinggi, dia tak fresh. Okay. Disahkan halal. Memang dah ada halal certificate. Alhamdulillah. Ya. So, jangan risau. Okay. Sebab kalau kita nak jual pada komuniti Melayu kan, Melayu, komuniti Muslim, diorang pentingkan halal ni. Jadi biasa dia tanya, yes, dia dah halal dah, tak payah risau. Kita pun tak ada tambah bahan lain, dia memang daripada tumbuhan sahaja. So even vegetarian, vegan pun boleh ambil ni. Tak ada masalah. Okay, jadi itu semuanya setakat ni. Ada apa-apa soalan tak? Dia ada kesan sampingan? Okay, setakat ni, macam kita punya founder sendiri, makan 10 paket sehari tak ada kesan sampingan. Ya. Dari segi buah pinggang, Buah pinggang pengambilan berlebihan. pengambilan buah berlebihan sebab minyak ni, macam mana? Ha-ha. Sebab kita minyak banyak. 10 paket tu pun 30 ml je sebenarnya. Which means kalau kita tengok dalam pengambilan makanan minyak kita sehari, let's say kalau kita ambil minyak yang baik, dia akan counter macam kolesterol kan. Kolesterol yang baik tu dia akan counter kolesterol yang tak baik. Jadi kalau nak jaga pengambilan minyak, kita kena tengok yang minyak yang tak sihat. Yang ni tak ada masalah sangat. Sebab biasa pun paling banyak lah kalau orang yang biasa saya tengok ambil 3 paket sehari. Itu dah cantik dah. Baru 9 ml, sangat-sangat sedikit. Kalau kita minum minyak saca inci ni, dia ada disarankan untuk berapa air yang diminum? Yang ni Berapa liter air? dia tak panas tau. Jadi tak ada masalah. Air ambil macam biasa je. Oh, Jadi ambil air biasa 1 kilogram badan ambil 30. Sekejap 1 kilogram ambil 60 mililiter. So let's say kalau orang tu 50 kilogram, 1,5 liter dah cukup dah. untuk Kalau jika kita mengamalkan minyak saca inci ni lah. tak, itu kalau air minum biasa. Cuba boleh bagi tahu tak berat badan berapa? Saya kirakan berapa banyak air perlu minum. 55. 55 jap. Lebih kurang 1,7 liter je. Oh, maksud 1,7 saya kalau kita mengamalkan minyak saca inci ni, kita perlu ambil banyakkan air lebih. minyak air lebih untuk dia lancarkan dari segi detox bagaimana. Tak perlu. 1,7 Ah, cukup. Maintain oh, sama je. oke. Cuma orang yang dialisis, kenapa kita suggest sikit? Sebab dialisis ni, kalau dia ambil banyak, nanti dia buang juga. So, better kita ambil satu paket pun dah okey lah. Kalau untuk orang dialisis, kita tengok kat sini kan. Sebab dia ambil banyak pun nanti buang. And then air dia pun sikit. Jadi, bila orang yang memang ada masalah dengan air, yang tak boleh ambil air dekat tempat lain, yang ni baru kita kena kurangkan ambil minyak. Sebab kalau kita makan lebih, kita akan rasa haus tau. Sebab banyak Ya. mineral badan. Jadi that's why orang dialisis tak boleh ambil banyak. Kalau let's say tak ada masalah dengan air, memang minum biasa 1,7 liter, tak ada masalah. Oke. Jadi pernah ambil sebelum ni? Dah start ambil ke? Saya sudah amalkan 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Boleh share tak Ah. apa testimoni? First time minum Kesan- sampai sekarang kalau saya minum saya akan rasa mengantuk lah terus tidur. Saya biasa ambil pada waktu malam. Oh, sebelum ni ada masalah susah tidur ke? Iya betul. Okay. Biasanya Saca Inci ni dia memang akan terus target satu benda yang memang masalah besar. Contohlah kita selalu sakit belakang, sakit leher, masalah jerawat ke, dia akan fix benda tu. So biasanya orang yang akan rasa ngantuk waktu malam ni, before this dia tak rasa ngantuk, dia tak boleh tidur, dia stress. Tapi sebelum ni saya ada rasa badan saya memang ada rasa sering buang air kecil. Okay. Sekarang? Okay. Saya start minum pada Ogos 2022. Aha. Tapi saya kurang pasti sebab saya ambil satu kali kombinasi ada 3. Maksudnya sekarang saya amalkan Saca Inci, Selpro, Okay. Biasanya Selpro. orang Tapi saya dapat rasakan yang benda tu sudah, saya rasa
Saya punya kencing pun lancar. Bagus. Berubah setelah dalam tahun lalu lah, dalam tempo 8 bulan saya minum sudah berubah lah. Okey lah macam tu. Sebab Cuma, kadang-kadang masalah kencing kali ni pun mungkin ada masalah juga. Sebab orang yang simptom diabetes adalah kencing banyak kali. Salah satu simptom. hmm, So maybe ada buat medical check up tak sebelum ni? ada diabetes oke, dengan Gula? kolesterol pun oke, dengan darah tinggi pun oke, maintain. Okay, kalau macam tu, before this maybe mineral dalam badan kurang. So bila ambil air lebih, badan buang. Tapi sebab sekarang mineral dah cukup, ada omega 3 cukup, nutrien dah cukup, air tu bila masuk dalam badan dia tak terus buang. Macam tu. Sebab tu kalau let's say bibir, contoh kalau bibir kita pecah kan, bibir pecah-pecah, minum air banyak pun pecah-pecah lagi, cuba dalam Ya, air tu betul, letak garam sikit. betul, betul. Garam Himalaya ke ataupun garam ORS, dia boleh membantu. Tapi kalau dah ambil minyak omega 3 ni pun dia sangat membantu juga. Betul. Ah, So kalau Tapi kencing yang kan, okay lah. kesan utama memang dia akan cepatkan saya tidur lah, saya terus tidur. Okay, bagus. Yang tu okay. Itu. Mm-mm. And also yang tadi saya cakap garam tu, actually garam semua boleh, tapi bagus garam Himalaya lah, dia banyak lagi mineral dalam tu. Yang terus tidur tu, saya rasa kalau untuk orang yang ada masalah tidur, memang sangat-sangat membantu. Kan? Betul. Okay, ada lagi tak perbezaan lain dekat dalam badan? Perbezaan lain, saya rasa itu sahaja, tidak masalah. Cuma lawas kencing lah, oke lah. Bila kencing sudah terlalu banyak lah. Faham? Jadi dia lancar. Lancar. Okay, bagus. Sebab Mm. saya ada masalah darah tinggi sebelum ni. Tapi bukanlah sampai tahap darah tinggi. Dia macam dah dekat-dekat, dah borderline macam tu kan. Tapi bila minum, selalu sakit kepala lah. Bila minum saja inci ni, kurang. So Oke, very good lah, very perfect lah. Ya, oke, oke, oke. Saya okay, good. hari itu first minum, bulan 8 saya tes, bulan November, 3 bulan saya pergi buat medical check up. Hmm. Drop lah habis, kolesterol drop, darah tinggi maintain lah, saya tidak ada darah tinggi sebelum ni lah. Kolesterol Gula drop pun, bulan je kan? kolesterol sebelum ni 6, LDL 6.0, tinggi juga. 6.0, tapi selepas tu dia jatuh pergi 4.5 lah. Okay lah, HDL tambah. HDL ya tambah. Alhamdulillah, bagus tu. Mm, HDL mm, tambah, mm, bagus. Yes. mm. Cuma saya risau sebab itulah bagi tahu, takut dia akan rosakkan buah pinggang lah. Oh tak, dia tak rosakkan Oh buah tidak. pinggang. Oh, itu Ya, saja. okay, good. Kalau macam tu, teruskan ambil kalau boleh. Selpro pun, lagi satu ambil apa lagi selain tu? Hari itu saya ambil booster, tapi booster sekejap saya lah. Oh, sekarang dah ambil booster dah lah. Tidak, saya amalkan Selpro setiap pagi. Selpro pagi, malam saya inci. Satu paket Iya, iya, iya. Satu atau 2 paket lah saja Okay. inti. Ah, tapi Terus pagi-pagi Selpro lah, setiap pagi Selpro. yang penting konsisten ambil everyday kan. Saya nampak kulit kita semakin tua, dia ada macam bintik-bintik hitam kan di kulit tuh, terutama bagian tangan tuh. Ha. Ada biasa, tapi bila saya amalkan tuh tidak 100%, tapi makin berkurang lah. Yes, memang kurang, Ah, betul. Kulit lagi itu sihat. bintik. Hmm. Ya. Saya pun ada masalah jerawat sebelum ni. Jerawat teruk. Selalu tangan pun tak duduk diam kan. Jadi sangat-sangat teruk. Tapi lepas makan tu okey. Kulit pun dah bersih sikit lah sekarang. Oke. Ya, okey. Jadi ada apa-apa Ya. soalan lagi tak? Boleh saya Itu bantu? saja. Itu saja. Okey, jadi kalau macam tu sekejap saya tutup dulu recording.